Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, bertemu lagi kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kuliah yang semalam punya, insya-Allah. Semalam alhamdulillah tuan-tuan kita telah membincangkan iaitu ayat 3, 4, 5 dan 6 daripada surah Al-Kautsar. Surah yang ke-102. Surah yang ke-102. InsyaAllah malam ni kita tengok pula ayat yang ke-7 dan ke-8, ayat yang terakhir insya-Allah pada malam ni. Iaitu malam ketiga kita membincangkan surah Al-Kautsar ini insya-Allah. Dan kuliah kita ini adalah kuliah pendek. Jadi saya mohonlah kepada tuan-tuan dan puan yang melihat siaran saya ini, tolong kongsikan bersama rakan-rakan dan sahabat lain. Tolong kongsikan, tolong share video kita ni, live kita ni. Mudah-mudahan kerja buat kita yang sedikit ini akan diangkat sebagai amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kita mudahkan kerja orang, kita tolong orang dapatkan ilmu, insya-Allah Allah akan balas dengan balasan yang setimpal insya-Allah. Malam ni kita tengok tuan-tuan, ayat yang terakhir yang kita baca semalam ni iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tarawunnal jahim. Ayat yang ke-6 yang terakhir iaitu la tarawunnal jahim. Kemudian beliau menerangkan pula makna al-wa'id iaitu ancaman, itu sebagai berikut. Dia kata iaitu anda akan saksikan api neraka di akhirat. Maksud ialah anda merasai azabnya. Ini ayat yang ke-6 semalam ni. Ayat ini menyatakan ancaman bahana melihat api neraka. Api neraka itu apabila berderuh kemarakannya sekali sahaja, maka semua para malaikat yang besar dan nabi dan para nabi akan jatuh terduduk di atas lutut masing-masing. Kerana apa? Kerana takut dan gerunnya akan api neraka itu. Kerana takut dan gerun menyaksikan kedahsyatan api neraka yang berkobar-kobar itu. Itu kita berhenti tangguh semalam ni. Kemudian ayat yang ke-7, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian ayat di atas dikukuhkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ini ayat yang ke-7. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Ayat 7 maksudnya seterusnya anda akan menyaksikan neraka jahim itu dengan pandangan yang penuh yakin, iaitu penyaksian dengan kedua biji mata anda. Tengok beradab. Tengok dengan penyaksian dengan kedua biji mata anda. Oleh itu dia kata, jauhkanlah diri anda dari terjerumus ke dalam api neraka dengan melakukan apa? Antaranya melakukan maksiat akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Melakukan kejahatan, dosa-dosa besar serta perkara-perkara yang mungkar. Jadi kita jauhkanlah diri kita dari perbuatan yang tersebut tadi ni. Buat maksiat, melakukan kejahatan, melakukan dosa-dosa besar, perkara mungkar. Semua itu menjurus kepada jalan ke neraka. Itu iaitu ayat apa? Ayat ke-7. Dan ayat ke-8 tuan-tuan, ayat terakhir, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian ancaman ini diperkukuhkan lagi dengan soalan yang berkaitan dengan amalan manusia agar mereka lebih berwaspada. Maksud ayat Azad ni,
Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat Allah yang kamu megah-megahkan di dunia. Akan ditanya. Maksud dia kata sesungguhnya anda akan disoal berkaitan segala nikmat dunia yang melekakan anda dari beramal untuk akhirat. Sesungguhnya anda akan disoal berkaitan segala nikmat di dunia yang melekakan anda dari beramal untuk akhirat. Apa dia ni dia kata ni? Anda akan disoal tentang pelbagai jenis nikmat dunia. Seperti apa? Dia kata seperti keamanan. Seperti keamanan. Kalau di negara kita ni, alhamdulillah, jadi aman sentiasa. Jadi aman sentiasa. Jadi keamanan ini, apakah yang kita buat dalam suasana aman ni? Kalau negara diperang tu, masa peperangan tu, cerita lain tu, ni cerita keamanan ni, buat apa? Duduk saja ke? Apa yang kita buat dalam keamanan ni? Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Yang keduanya, antara lain akan ditanya apa dia? Antara nikmat kesihatan. Apa yang kita buat dengan kesihatan yang kita ada. Kita makan rezeki Allah yang banyak. Pagi, petang, siang, malam kita makan. Binatang kalau dia jenis makan siang hari, dia makan siang hari, malam dia tidur. Kalau jenis makan malam, keluang, kelawak, merang, ni cara makan makanan malam ni, siang dia tidur, malam dia berjaga. Tapi manusia ni siang malam dia makan. Siang malam dia makan. Jadi nikmat kesihatan kita tu, kita buat apa? Akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan waktu lapang. Begitu juga dengan waktu lapang. Waktu lapang kita pun akan disoal juga. Kalau lapang duduk saja, nanti tiba waktu sibuk, barulah kita rasa menyesal. Masa lapang itu tak buat apa pun, duduk saja. Duduk kes telefon dia, contoh. Kan? Waktu lapang. Ada orang tu macam 24 jam tak cukup bagi dia. Kan? Tak rehat dia. Duk fikir nak buat kerja. Sama ada kerja untuk diri dia ataupun kerja untuk ummah, kerja untuk negara. Kan? Waktu lapang. Begitu juga dengan makanan. Nikmat dunia ni, begitu juga dengan makanan akan disoal. Makan minum kita, makanan dan minuman akan disoal di akhirat kelak. Kita makan benda sedap-sedap. Penginapan dan sebagainya lagi. Semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Az-Zamakhsyari berkata, "Anin Na'im." Az-Zamakhsyari ni tuan kepada tafsir Al-Kasyaf. Zamakhsyari ni. Maksudnya dia kata Anin Na'im itu maksudnya segala keseronokan dan perbuatan berfoya-foya yang menyibukkan anda dari beramal dengan agama dan menurut perintahnya. Ini Zamakhsyari kata. Maksud segala keseronokan. Maksudnya Anin Na'im tu segala keseronokan dan perbuatan berfoya-foya. Benda yang kita buat seronok, kan, hobi kita, benda yang kita buat kita seronok tu akan ditanya. Dan juga perbuatan kita sia-sia, berfoya-foya, berfoya-foya sana sini, sana pi sana pi sini. Apa yang kita buat tu yang menyibukkan anda dari beramal dengan agama dan menurut perintahnya. Akan ditanya apa yang kita buat, tak ada satu pun yang terlepas daripada catatan para malaikat Raqib dan Atid. Semuanya akan ditanya nanti. Menurut Ar-Razi, golongan yang paling nyata akan disoal mengenai nikmat-nikmat tersebut, dia kata ialah orang kafir. Menurut satu pendapat lain, ayat ini umum mencakupi orang mukmin dan kafir. Mereka berhujah dengan beberapa hadis, seperti sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar. Ia bertanya, nikmat apakah yang kami semua akan disoal? Umar dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
uh, dia tanya, wahai Rasulullah, sedangkan kami ini telah diusir keluar dari kampung halaman kami dan segala harta kami lupus. Umar tanya, nikmat apakah yang kami semua akan disoal, wahai Rasulullah, sedangkan kami telah diusir keluar dari kampung halaman kami dan segala harta kami lupus. Mari nak duduk di Madinah, berhijrah daripada Mekah tu, tinggal segala harta benda di sana. Nak soal apa lagi? Lalu Rasulullah SAW menjawab, apa dia? Tempat berteduh. Zilalul masakini wal ashjari wal akhbiyati allati taqikum minal har wal bar wal ma'ul baridu fi yawmil har. Apa dia Rasulullah kata? Rasulullah SAW menjawab, tempat berteduh yang anda jadikan rumah-rumah, tempat berteduh pun akan disoal. Pokok-pokok dan kemah yang meneduhi anda, tu dia, dari panas dan sejuk, serta air minuman yang sejuk ketika hari yang panas. Ya Allah, air sejuk pun akan disoal tuan-tuan ketika hari yang panas. Kita hari yang panas ni, kalau kita minum tu, lah ni kita buat ais pula tambah lagi, akan disoal semua tu. Jangan duk rasa tak apa. Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad meriwayatkan daripada Mahmud bin Labib, katanya, apabila turun firman Allah Subhanahu wa taala, ayat 1 tu bermegah-megah menunjukkan kelebihan sering melalaikan kamu, sehinggalah ayat apa? Maka Nabi SAW membacanya sehingga maksud ayat yang ke-8 yang kita baca saat ini. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Ayat 8. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tentang nikmat manakah kami akan disoal? Sedang yang kami ada hanyalah 2 aswadan. Ada 2 aswadan. Apa dia tu? Iaitu air dan kurma. Ada air dan kurma, nak tanya apa lagi ni? Kami ayat dan kurma, dan juga kami ada pedang-pedang di tengkok-tengkok kami, dan musuh-musuh bersiap sedia. Duk kerja perang lah. Duk menjaga Islam, kerja perang, makan buah ayat sejuk dan kurma saja. Allah nak tanya apa lagi ni? Maka nikmat apakah tangan kami akan disoal nanti? Dia tanya Nabi. Jawab baginda, adapun perkara itu tetap akan berlaku. Amma inna dhalika sayakun. Akan berlaku soalan itu. Walaupun kita rasa macam susah sangat kan, tak ada apa lah kita ni, dia akan disoal juga. Tu hak tak ada apa, hak makan ayat sejuk dan kurma. Kita makan apa? Kita minum apa? Masya Allah, kalau duduk di Malaysia ni, orang-orang yang sederhana pun minum makan yang Masya Allah nikmat dia tu, tak usah duk kira lah. Tambah-tambah orang yang berada pula kan. Orang berada, orang pertengahan pun dah makan sedap-sedap dah. Semua ni akan disoal nanti. Dalam Sahih Bukhari dan Sunan Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah terdapat sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kata apa? Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat ramai manusia sering terperdaya dengannya, iaitu kesihatan dan waktu lapang. Dua nikmat ni ramai manusia yang terpedaya dengan dia, terlena dalam dia, terlalai dengannya. Sehat dan juga waktu lapang. Masa sihat tak teringat nak buat amalan, tak teringat nak buat kerja lebih sikit. Apabila sakit barulah nak buat amalan. Nak semayang pun, nak duduk pun tak boleh dah. Mai tua barulah nak pulun buat ibadat. Masa muda tak ingat kan, tapi mujuk dia teringat juga kan. Kalau tak teringat langsung lagi celaru. Begitu juga dengan waktu lapang. Waktu lapang kita duduk saja. Apabila tiba waktu sibuk, barulah teringat kata, ruginya aku hari itu, masa lapang itu aku tak buat apa pun kan. Masa tu tak jadi apa dah, masa telah berlalu. Tak boleh nak karau balik dah. Kalau nak tengok orang kata apa, nak bagi rasa kita kata ada nikmat kesihatan tu, antara lain kita pi ziarah orang sakit.
Tapi melawat orang sakit di hospital antaranya ataupun di rumah-rumah, pergi melawat orang sakit ni, pergi ziarah orang sakit ni dapat pahala banyak. Dapat doa para malaikat. Apabila kita pergi ziarah orang sakit dan kita doa kepada orang sakit supaya sembuh, pahala dia cukup banyak dan mengeratkan silaturahim. Kalau ada buah tangan, kita bawa buah tangan. Kalau tak bawa buah tangan, kita bagi duit kepada orang yang sakit ni supaya dia seronok ataupun dia dalam kesusahan, kita bolehlah tolong dia. Apabila kita pergi ziarah orang sakit ni, kita boleh tengok ada yang tak boleh berjalan, ada yang kaki kena kerat, tangan kena kerat, ada yang belah perut, macam-macam lah kan. Ada yang dah duduk di hospital tu setahun, 2 tahun, 3 bulan, 4 bulan. Jadi kita rasa, aku ni mai tengok orang ni sat lagi balik boleh bawa kereta, boleh berjalan, boleh naik motor, boleh pergi sana sini. Kita rasa nikmat tu, nikmat kesihatan yang kita ada tu cukup besar. Kalau ada duit banyak pun, tapi kesihatan tak ada, tak boleh buat apa juga kan. Doktor kata tak boleh makan apa ni, kena makan kulit roti je. Tak boleh makan hak ni, tak boleh makan, duit banyak nak buat apa. Jadi kesihatan itu ialah nikmat yang cukup besar untuk kita kita makan tu, kita ada tenaga, kita buat kerja dan tenaga itu ialah kerana Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Mereka bersikap cuai dalam mensyukuri dua nikmat tersebut. Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajipannya, bererti dia telah terpedaya. Kewajipan kesihatan dan kewajipan waktu lapang tu, dia duduk saja tak buat apa. Siang pun tak buat apa, malam pun tak buat, ataupun dia buat cari kerja, buat kerja saja, ibadat tak buat. Ibadat yang khusus, sembahyang contoh dia, ataupun perkara-perkara yang sunat dia tak buat. Mereka telah terpedaya. Dia kata, barang siapa yang tidak melaksanakan kewajipannya, berarti ia telah terpedaya. Daripada Nabi SAW, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi daripada Abi Barzah katanya. Apa dia hadis ni kata, la tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak berganjak kedua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sehingga disoal siasat berkaitan dengan 4 perkara. Hatta yus'ala an arba'. Apa dia 4 ni? An umrihi fima afnah. Tentang umurnya, di manakah dia habiskan. Tentang umur kita, ada umur orang dia mati awal 10 tahun, 20 tahun mati dah, 30 tahun mati dah, 40 tahun mati dah. Ada orang Tuhan taruh umur dia panjang, 60, 70, ada 80, ada 90, ada 100 tu jarang-jarang. Kalau ada pun dia nak nyenyok dah, dia jadi budak kecil balik. Dia jadi budak-budak balik. Apabila umur dia panjang tu, dia akan kembali kepada baby balik. Dia kena pakai pampers kat dia. Dia pun nak makan aiskrim, gigi pun tak ada. Jadi tentang umur di manakah dia habiskan. Kita habiskan umur kita dengan apa? Umur kita ni kalau kita tidur banyak, tinggal sekerat lah. Kalau hidup 40 tahun, kat 20 tahun pun tak sampai, kita duk jaga tu. Tak kira kita buat benda-benda yang tak berfaedah lagi. Apa yang kita buat dengan umur kita akan ditanya. Kalau umur 20 tahun, nanti mati Tuhan tanya, tak ada nak buat apa lah 20 tahun. Kalau 60 tahun, kalau 70 tahun, kan? Apa yang kita buat dengan umur tu? Itu kita akan dipersoalkan nanti di akhirat kelak. Lagi apa dia lagi? Yang 4 ni itu yang pertama. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Wa an syababihi fima ablah. Masa remaja di manakah ia habiskan? Di manakah ia curahkan? Masa remaja dia buat apa? Waktu remaja ni waktu yang apa? Waktu nak cuba macam-macam. Waktu remaja ni lah waktu yang dia nak try macam-macam. Jadi Tuhan akan tanya, waktu remaja ni buat apa? Masa ni lah amalan, kekuatan, tenaga tu kuat, boleh buat amal ibadat. Sebab tu salah satu daripada 7 golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala dalam 7 golongan yang dipayung di padang mahsyar kelak, iaitu siapa dia? Salah satu dia syabun, syabun nasha'a fi ibadatillah.
seorang remaja, seorang remaja yang dia sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang nak cari seorang remaja yang hidup dia sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masa remaja ni tenaga banyak, nafsu syahwat pun tinggi, kan? Jadi siapa yang tak terjerumus dengan perkara-perkara maksiat ini, maka dia selamatlah. Dia akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dia syabun nasya'a fi ibadatillah. Dan waktu remaja ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, buat apa masa remaja ni? Masa remaja ni masa banyak, tenaga banyak, cuma duitnya kurang. Duit tak ada. Tapi apabila kita dewasa, kita ada duit, ada tenaga, tapi masa pula tak dan duk kalut cari duit. Tapi apabila kita dah tua, duit ada banyak, masa ada banyak, tenaga pula dah tak ada. Jadi kita kena carilah. Kita kena fikir ataupun kita kena isi masa-masa remaja kita, dewasa kita dan waktu tua kita tu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Kita rancang dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua, iaitu pada wa an syababihi fima ablah. Yang ketiganya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiganya iaitu tentang hartanya. Wa an malihi, tentang hartanya, di manakah dia cari dan ke mana pula ia belanjakan. Tuhan akan tanya yang ketiga ni, tak berganjak lagi tapak kaki kita di hari akhirat, tanya 4 benda ni. Yang ketiganya akan ditanya tentang harta benda, duit kupang kita yang kita dapat. Dari mana kita dapat dan ke mana yang kita akan belanjakan duit harta benda kita ni. Ada orang dia dapat daripada sumber yang halal, dia belanjakan pada jalan yang halal. Alhamdulillah. Kan? Ada orang dia boleh dengan cara yang halal, dia buat kerja yang halal, tapi dia belanjakan kepada jalan yang haram. Dia beli nombor ekor, nombor ramalan dan sebagainya, dia berjudi, maka pendapatan tu jadi haram juga. Ada orang dia dapat daripada benda haram, dia dapat melalui jalan yang haram, cara yang tak sah, dia belanjakan pada jalan yang halal, tapi tak halal jugalah sebab duit dia tu haram. Contoh dia makan rasuah. Dia beli makan makanan kepada anak bini dia. Anak bini tak tahu, dia tu yang tahu. Dia tanggunglah. Haram lah. Siapa makan benda haram ini, harta benda daripada benda haram ni, fadnaru aula bih. Ke api neraka yang lebih utama bagi daging dia tu. Dan ada juga orang yang dia dapat daripada haram dan dia belanjakan pada yang haram. Ini harta kita. Saya menasihati dan memperingatkan diri saya yang lebih utama dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang terakhirnya, yang keempatnya, dia kata wa an ilmihi madza amila bih. Dan tentang ilmunya, apa yang telah diperbuat dengannya. Tak ada ilmu, walaupun sedikit ataupun banyak, apa kita buat dengan ilmu kita? Adakah kita macam komputer ataupun telefon, dapat semua simpan? Buat tak? Ilmu banyak, ramai orang mengetahui ilmu, tapi ilmu tu kita buat tak? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamrin. Ilmu yang kita tak buat ni, kita tak amalkan, seperti mana pokok tanpa buah. Pokok tak berbuah, kena tebang lah pokok tu. Nak buat apa? Kurang-kurang boleh buat juga apa kayu kan, kayu bakar ke, buat dinding ke, buat papan ke. Dan dengan ilmu kita ada tu, adakah kita sampaikan kepada orang lain? Kita sampaikan kepada orang lain. Nak sampaikan ilmu itu kan tunggu banyak. Ada sikit pun kita bagilah sikit. Kalau banyak, orang yang ada ilmu banyak, dia bagi cara banyak, kan? Jadi kita buat apa dengan ilmu kita itu, Allah akan tanya. Dan orang yang ada ilmu, apabila ditanya,
Apa-apa ilmu tuan-tuan, bukan ilmu agama saja. Apa-apa ilmu. Ilmu apa pertukangan ke, ilmu masakan ke, ilmu kedoktoran ke, apa-apa ilmu yang orang tanya, apabila orang tanya kita sembunyikan ilmu tu, hukum dia haram. Akan dipakaikan dengan kekangan api neraka, kekang daripada api neraka di mulut, di leher dia pada hari kiamat kelak. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa sebelum PKP hari tu ni, ada kita baca kuliah tafsir kita di Masjid Kampung Tanjung Kiri tu, dalam surah Al-Baqarah. Itu kita tanya, kita sebut dah tu. Tuan boleh rujuk balik tu. Akan dipakai dengan kekang api neraka di hari akhirat kelak apabila kita menyembunyikan ilmu apabila orang tanya kita. Itulah perkara yang akan disoal apa di akhirat kelak. Imam Bukhari dalam bab adab, Tirmizi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Ubaidah bin Muhsin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha." Maksud dia, barang siapa di antara kamu memulakan kehidupan pada waktu paginya dalam keadaan aman, pada pagi hari kita memulakan kehidupan kita tu dalam keadaan aman, tak ada perang, tak ada apa, tak ada gaduh apa, aman sejahtera di dalam kelompoknya, dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, dalam negeri kita, maka sihat tubuh badannya, cukup keperluan hariannya, maka seolah-olah ia telah dikurniakan dunia dan segala penjurunya. Orang yang disebut saat ni, maksud kata dia ni dapat dunia dan segala penjuru dia. Dia maksud kata apa? Dia mendapat segala nikmat. Walaupun mungkin dia tak kaya mana, dia tak hebat mana, tapi dia ada semua tu cukup bagi dia, seperti mana dia mendapat dunia dan isi dia. Ibn Jarir, Muslim dan sekalian ahli sunan telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ketika Abu Bakar dan Umar sedang duduk, ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sedang duduk, tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mari. Lalu bertanya, "Mengapa kamu berdua ataupun mengapa anda duduk di sini?" Mereka berdua menjawab, "Demi Allah dengan yang mengutuskan anda dengan kebenaran, kami keluar dari rumah ini semata-mata kerana lapar." Kerana lapar. Abu Bakar dan Umar terbit pergi duduk di situ sebab lapar, tak ada makanan. Tak ada makanan. Lalu kata Nabi, "Demi Tuhan yang mengutuskan aku dengan kebenaran, aku pun keluar kerana itu." Kerana lapar juga. Nabi pun keluar kerana lapar. Kita walaupun PKP, peti sejuk kita, alhamdulillah ada banyak makanan. Kan? Esok kita bercita-cita nak makan apa, insya-Allah dapat. Jadi kita jangan lupalah kepada saudara-saudara kita yang memerlukan, yang kurang belanja dia, jiran, tetangga kita yang kurang kemampuan. Jadi kita jenguk-jenguklah mereka, tanya khabar lah. Kok beras pun sebiji pun tak ada. Kita hulurkan bantuan. Jadi Nabi pun keluar kerana dia pun lapar juga. Dia tanya, "Apa duk apa tang ni?" "Kami lapar. Kami tunggu tadi sebab lapar." "Lah, aku pun keluar ni kerana lapar juga." Maka mereka pun berjalan sehingga tiba di rumah seorang lelaki Ansar. Lalu mereka disambut oleh seorang wanita. Jalan je depa keluar, 3 orang ni pun jalan sampai satu rumah lelaki Ansar. Bertemu dengan seorang wanita. Nabi SAW bertanya kepada wanita itu, "Ke manakah si fulan?" Tanya suami wanita tu, "Dia pergi mana?" Beliau menjawab, "Dia, si fulan itu pergi mencari air untuk kami." Pergi cari air. Kita layak tak gaduh, pilih masuk dalam rumah. Ni kena pergi cari air. Kemudian baliklah lelaki itu dengan memikul uncang airnya. Lelaki itu mengucapkan selamat datang seraya berkata,
tidak ada tuah yang lebih baik bagi seorang selain dari diziarahi oleh seorang Nabi. Oh, seronok dah lah hari ni. Oh, tuan-tuan bayangkan Nabi mari rumah. Nabi mari rumah. Tak tahu nak abang. Dia kata apa? Tidak ada tuah yang lebih baik bagi seorang selain dari diziarahi oleh seorang Nabi. Hari ini saya bertuah kerana Nabi menziarahiku. Laki itu menggantungkan uncang airnya pada pelepah tamar kering, lalu menghampiri mereka dengan membawa setandan kurma. Dia gantung ayat dia bawa balik tu. Lepas tu dia pergi ambil kurma setandan. Dia omai. Kau omai sebiji lah. Dia omai setandan. Maka Nabi SAW berkata, tak bolehkah anda memetiknya dahulu? Petik bola Mekah tak boleh ke? Awak main standan ni awak. Awak main standan. Lalu lelaki itu menjawab, saya lebih suka kalian semua sahaja memilih mana-mana yang disukai. Oh, dia ambil standan tu sebab nak bagi, pilihlah nak mana. Nak buah ke metod ke, hak panjang ke, hak apa, masak lebih ke, hak masak sikit ke, nak mana. Kemudian beliau mengambil parang. Dia ambil parang, dia ambil pisau lah. Nak buat apa? Nak pergi sembelih. Nak pergi sembelih, nak jamu Nabi ni. Nak pergi sembelih kambing. Nak pergi sembelih kambing. Beliau mengambil parang, maka Nabi SAW berkata kepadanya, awas. Jangan sembelih ternakan susu. Jangan sembelih ternakan susu ni. Maksud kata, jangan sembelih hak duk menyusu ataupun hak betina. Lelaki itu pun menyembelih binatang untuk hidangan mereka. Tak disebut tuan-tuan kambing kan lembu, tapi selalunya kambing lah. Kan? Lelaki itu pun menyembelih binatang untuk hidangan mereka. Selepas itu mereka makan bersama-sama. Ini apa adab. Kalau orang mai rumah kita, kita jamulah sekurang-kurangnya jamu ayak. Kan? Minum ayak kalau mai petang, minum teh, kopi dan sebagainya. Kalau dia mai time makan nasi, kita jamulah nasi. Tambah-tambah orang tu orang yang dimuliakan. Tambah-tambah orang tu ulama ke, ustaz-ustaz yang hebat-hebat ke kan. Ataupun orang yang dihormati dalam kampung, ataupun orang sahabat lama kita yang tak mai. Lama dah tak jumpa. Maka kita kena menghormati tetamu. Jadi dia pun dia pun menyembelih binatang untuk hidangan mereka. Selepas itu mereka makan bersama-sama. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada keduanya. Sabda kepada siapa? Sabda kepada Abu Bakar dan Umar. Sebab mereka 3 orang pergi makan. Cerita panjang tadi ni tuan-tuan. Nak habaq hak ujung ni sikit. Apa dia? Kemudian Nabi SAW bersabda kepada keduanya, iaitu Abu Bakar dan Umar. Apa kata dia? Anda akan disoal tentang nikmat ini nanti di akhirat kelak. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Anda akan disoal tentang nikmat ini nanti di akhirat kelak. Perasaan lapar telah menyebabkan anda keluar daripada rumah. Kamu berdua keluar daripada rumah. Kamu berdua hanya pulang setelah mendapat makanan ini. Kita akan pulang selepas empat makanan ini. Inilah sebahagian daripada dia kata apa? Nikmat dunia. Jelasnya di sini dia kata soalan berkaitan dengan nikmat dunia ini adalah umum. Macam-macam nikmat. Bukan sekat makan minum, segala nikmat yang kita dapat atas dunia ni akan dipersoalkan di akhirat kelak. Walaupun begitu, dia kata soalan yang dikenakan pada orang kafir adalah untuk celaan semata-mata kerana kedegilan dan kekufuran mereka. Manakala soalan terhadap orang mukmin pula adalah sebagai suatu penghormatan kerana ketaatan dan kesyukurannya. Yang jelas dia kata soalan tersebut adalah sebagai suatu hisab. Suatu hisab yang lebih awal dari masa melihat neraka Jahannam. Jadi apa saya ingat kita berhenti sekat tu. Ada satu lagi tuan-tuan, iaitu pedoman hidup dan hukum hakam. Saya ingat kita sebut pada malam esok insya-Allah. Ada 2 muka surat lagi. Pedoman hidup dan hukum hakam yang terdapat dalam ayat yang kita baca 3 malam dah. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 malam kita baca. Kita bincangkan. Saya ingat saya berhenti setakat ini. Semoga tuan-tuan
dapat manfaat daripada kuliah ini. Dan tuan-tuan yang melihat secara live ataupun selepas live ni, tolong share kepada kawan-kawan lain. Semoga majlis ilmu kita boleh ditonton ataupun sampai kepada ramai orang. Jadi insya-Allah kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Insya-Allah. Saya rasa sekadar itu saja. Salah silap saya mohon maaf tuan-tuan dan puan. Ada apa-apa teguran boleh bagi tahu saya, boleh PM saya insya-Allah. Ada apa teguran dan penambahbaikan boleh bagi tahu insya-Allah. Kita terima segalanya insya-Allah. Sekian untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.